dengan kamu bertiga ni? Tadi masa di sekolah, cikgu suruh kami buat brosur mengenai Malaysia. Jadi, apa masalahnya? Kami semua tak berapa tahu macam mana nak buat. Apa fakta-fakta yang kamu ada? Ada, tapi nak susunnya tak berapa pandai. Apa yang kamu tahu mengenai Malaysia? Malaysia ialah sebuah negara yang terletak di Asia Tenggara. Malaysia mempunyai dua buah kawasan utama yang terpisah oleh Laut Cina Selatan, iaitu Semenanjung Malaysia dan Malaysia Timur. Semenanjung Malaysia bersempadan dengan negara Thailand di sebelah utara dan bersempadan dengan Singapura di sebelah selatan. Ibu negara Malaysia ialah Kuala Lumpur dan pusat pentadbiran kerajaannya ialah Putrajaya. Apa lagi yang kamu tahu, Irene? Malaysia mempunyai 14 buah negeri dan setiap negeri mempunyai ibu negerinya sendiri. Malaysia mempunyai penduduk dari pelbagai kaum. Kaum-kaum utama di Malaysia ialah Melayu, Cina dan India. Malaysia juga mempunyai tempat-tempat menarik untuk dilawati seperti Putrajaya, Pulau Langkawi, Gunung Kinabalu dan lain-lain lagi. Baiklah, fakta asasnya kamu sudah ada. Untuk lebih mendalam lagi, kakak ada sebuah rakaman mengenai Malaysia yang kakak buat minggu lepas. Rakaman ni bolehlah kamu jadikan fakta untuk kamu buat brosur kamu tu nanti. Eloklah tu Kak Nadia. Boleh kita tengok sekarang? Boleh. Malaysia ialah sebuah negara yang terletak di Asia Tenggara. Ibu negaranya ialah Kuala Lumpur dan pusat pentadbiran kerajaannya ialah Putrajaya. Malaysia terdiri daripada 13 buah negeri dan satu wilayah persekutuan yang dilambangkan sebagai 14 jalur dan bucu bintang di jalur gemilang. Negeri-negeri tersebut ialah Perlis Indera Kayangan, Kedah Darul Aman, Pulau Pinang Pulau Mutiara, Perak Darul Rizwan, Selangor Darul Ehsan, Negeri Sembilan Darul Khusus, Melaka Bandaraya Bersejarah, Johor Darul Takzim, Pahang Darul Makmur, Terengganu Darul Iman, Kelantan Darul Naim, Sabah Negeri di Bawah Bayu, Sarawak Bumi Kenalang, Wilayah Persekutuan yang terdiri daripada Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Labuan, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Malaysia mempunyai dua kawasan utama yang terpisah oleh Laut Cina Selatan, iaitu Semenanjung Malaysia dan Malaysia Timur, yang juga dikenali sebagai Sabah dan Sarawak, mempunyai bentuk muka bumi yang hampir sama, iaitu daripada pinggir laut yang landai sehinggalah hutan tebal dan bukit bukau. Iklim Malaysia ialah khatulistiwa. Malaysia ialah sebuah negara berbilang kaum yang terdiri dari kaum Melayu, Cina dan India sebagai etnik utama. Kaum Melayu merupakan kaum terbesar dengan mencapai 60% daripada populasi Malaysia. Kaum Melayu beragama Islam, berbahasa Melayu dan mempunyai hak politik yang besar menurut perlembagaan. Kaum Cina pula mewakili 25% daripada penduduk Malaysia. Kebanyakan kaum Cina berkepercayaan Buddha, Taoisma atau Kristian, berbahasa Mandarin, Hokkien, Hakka, Cantonese atau Teochew dan lebih dominan dalam bidang ekonomi. Kaum India pula membentuk 7% hingga 10% daripada populasi. Kebanyakannya beragama Hindu, bercakap Tamil, Malayalam dan Hindi.
dan kebanyakannya tinggal di kawasan pantai barat semenanjung Malaysia. Selain itu, ada juga kaum Sikh, Serani atau Eurasian dan kaum Bumiputera yang lain. Bahasa Melayu ialah bahasa rasmi di Malaysia, tetapi bahasa Inggeris turut digunakan secara meluas. Lebih separuh populasi Sarawak dan 66% populasi Sabah terdiri daripada kaum Bumiputera bukan Melayu. Mereka terbahagi kepada berpuluh-puluh kumpulan etnik tetapi memiliki budaya umum yang sama. Kaum Bumiputera yang terbesar di Sarawak ialah kaum Iban dengan populasi seramai lebih kurang 600,000 orang. Mereka tinggal di rumah panjang dan kebanyakannya menetap di Sungai Rajang dan Sungai Lupa. Orang Bidayuh pula dianggarkan seramai 170,000 orang. Mereka tinggal di barat daya Sarawak. Muzik tradisional Malaysia banyak dipengaruhi oleh budaya Islam, India, China dan Indonesia. Kebanyakan alat muzik terdiri daripada gendang, seruling, gong, dan sebagainya. Malaysia ini mempunyai tradisi yang kuat dalam tarian. Sesetengahnya berasal daripada Thailand, India dan Portugis. Selain itu, terdapat juga kesenian lama seperti wayang kulit, silat dan barangan kraft seperti batik, sulaman dan barangan perak dan tembaga. Persekutuan Malaysia merupakan sebuah negara raja berperlembagaan. Malaysia diketuai oleh Yang di-Pertuan Agong yang dipilih daripada 9 Sultan Negeri Melayu untuk berkhidmat selama 5 tahun. Pilihan raya umum pula perlu diadakan setiap 5 tahun sekali. Kuasa eksekutif ditetapkan oleh Kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Berdasarkan Perlembagaan Malaysia, Perdana Menteri mestilah seorang anggota Dewan Rakyat yang pada pendapat Yang di-Pertuan Agong memimpin kumpulan majoriti dalam Parlimen. Manakala Kabinet merupakan ahli Parlimen yang dipilih daripada Dewan Rakyat atau Dewan Negara. Parlimen terbahagi kepada Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Dewan Negara mempunyai 70 orang senator, iaitu panggilan yang diberikan kepada ahli Dewan Negara. Pemilihan ahlinya boleh dibahagikan kepada dua. Pertama, 26 ahli dipilih oleh Dewan Undangan Negeri sebagai mewakili 13 negeri. Setiap negeri diwakili oleh 2 orang ahli. Kedua, 44 ahli yang dilantik oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Perdana Menteri, termasuk 2 ahli dari wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan 1 ahli masing-masing dari wilayah Persekutuan Labuan dan Putrajaya. Dewan Rakyat pula mempunyai seramai 219 ahli dan setiap ahli mewakili satu kawasan pilihan raya. Ahli-ahli dipilih atas dasar sokongan ramai melalui pilihan raya. Setiap ahli Dewan Rakyat memegang jawatan selama 5 tahun dan selepas itu, pilihan raya yang baru akan diadakan. Kuasa perundangan dibahagi antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Sehingga kini, Malaysia telah mempunyai seramai 5 orang Perdana Menteri, iaitu pertama, Allahyarham Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj.
yang berkhidmat dari tahun 1957 sehingga tahun 1970. Yang kedua, Allahyarham Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein yang berkhidmat dari tahun 1970 sehingga tahun 1976. Ketiga, Allahyarham Tun Hussein bin Datuk On yang berkhidmat dari tahun 1976 sehingga tahun 1981. Keempat, Tun Dr. Mahathir bin Mohamad berkhidmat dari tahun 1981 sehingga tahun 2003. Dan yang kelima, Perdana Menteri Malaysia sekarang, Datuk Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi yang memulakan tugasnya pada tahun 2003 sehingga sekarang. Macam mana? Dah dapat fakta yang kamu cari? Sudah. Baiklah, kakak nak soal kamu. Nak tengok sama ada kamu semua ada membuat bacaan tambahan di rumah ataupun tak. Kita mulakan dengan Hafiz dulu. Salah satu negeri yang ada di utara semenanjung Malaysia ialah Perlis. Ibu negerinya? Kanga. Tepat sekali. Arjun, kamu pula bagaimana? Perdana Menteri Malaysia yang pertama, Tunku Abdul Rahman Putera Al-Haj, juga dikenali sebagai Bapa Kemerdekaan. Bilakah tarikh kemerdekaan? Dari bacaan saya, 31 hari bulan Ogos 1957. Bagus Arjun. Irene, kamu pula? Saya pula telah mencari maklumat tentang negeri yang terletak di sebelah Malaysia Timur, iaitu Sabah dan Sarawak. Apa yang menarik mengenai Sabah dan Sarawak? Gunung tertinggi di Malaysia terletak di Sabah, iaitu Gunung Kinabalu, dan sungai terpanjang terletak di Sarawak, iaitu Sungai Rejang. Baiklah, kakak rasa kamu semua ada membuat kajian di rumah. Dengan fakta-fakta yang kamu ada, kamu semua bolehlah mulakan membuat brosur yang cikgu kamu suruh di sekolah tadi. Baiklah adik-adik, hari ini kita ada seorang tokoh yang terkenal, iaitu Puan Asia binti Bujang, seorang pengurus rencana mengenai Malaysia di Virtual Malaysia, salah sebuah syarikat perunding yang memperkenalkan Malaysia di mata dunia melalui aplikasi internet. Assalamualaikum dan selamat sejahtera Puan. Waalaikumsalam. Saya sihat Alhamdulillah. Yang lainnya apa khabar? Sihat? Khabar baik, kami semua sihat. Kami di sini ingin menemu ramah Puan Asia mengenai negara kita Malaysia. Boleh Puan? Boleh. Apa soalannya? Puan, boleh tak Puan nyatakan bagaimanakah kita hendak mengenali Malaysia? Malaysia meliputi satu kawasan seluas 329,758 km persegi, terdiri daripada semenanjung Tanah Melayu serta kawasan pantai barat daya Pulau Borneo, Sabah dan Sarawak. Kedua-dua wilayah ini dipisahkan oleh Laut Cina Selatan. Semenanjung Malaysia bersempadan dengan negara Thai di utara dan dengan Singapura di selatan, sementara Sabah dan Sarawak bersempadan dengan wilayah Kalimantan, Indonesia. Malaysia merupakan sebuah negara yang terletak di Asia Tenggara. Malaysia mempunyai banyak adat resam dan budaya dari berbilang kaum yang hidup dengan aman dan harmoni. Penduduk Malaysia terdiri dari pelbagai kaum. Golongan terbesar rakyat Malaysia ialah Melayu, diikuti oleh Cina dan India. Kaum minoriti yang lain ialah kaum Bumiputera di Sarawak dan Sabah yang terdiri daripada Dayak, Kedazan Dusun, Bajau, Melanau dan Murut, di samping kaum orang asli di semenanjung Malaysia, Eropah dan Serani. Sesungguhnya suatu yang unik bagi Malaysia ialah penduduknya yang berbagai keturunan dan menganuti berbagai agama, khususnya agama Islam, Buddha, Hindu dan Nasrani ataupun Kristian. Di samping lain-lain sistem kepercayaan yang diamalkan oleh berbagai kumpulan etnik yang terdapat di negara ini. Di bawah Perlembagaan Persekutuan, Islam adalah merupakan agama rasmi di Malaysia.
sementara agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan bebas. Bahasa Melayu adalah merupakan bahasa rasmi di Malaysia. Walaupun begitu, bahasa-bahasa daripada berbagai kaum dan suku kaum yang lain adalah bebas digunakan. Puan, bagaimana pula kita hendak menanam sikap bangga terhadap negara? Untuk menanam sikap bangga terhadap negara Malaysia kita sebagai rakyat Malaysia hendaklah mempunyai keprihatinan terhadap negara kita. Antara perkara yang perlu kita buat ialah pertamanya, mengetahui secara terperinci maklumat tentang negara Malaysia. Maklumat-maklumat penting seperti berapakah negeri yang terdapat di Malaysia, apakah kaum yang terdapat di Malaysia dan apakah maksud jalur gemilang perlu ada pada diri kita semua. Maklumat asas seperti inilah yang akan membantu kita lebih sayang kepada negara kita, seterusnya mempunyai rasa bangga terhadap negara kita. Keduanya pula, mengetahui pencapaian negara di peringkat nasional maupun antarabangsa. Bagi menanam rasa bangga terhadap negara kita, kita semestinya mengambil tahu mengenai perkembangan negara. Malaysia telah dikenali di peringkat dunia dengan pencapaian yang dicapai setakat ini. Dalam tempoh 42 tahun merdeka, kita boleh merasa bangga terhadap kejayaan Malaysia dalam pembangunan negara. Kalau 40 tahun dahulu kita tidak pernah bermimpi mempunyai kereta buatan sendiri, sekarang kita boleh berbangga dengan adanya jenama kereta kita sendiri. Bangunan pencakar langit yang menjadi bangunan kembar tertinggi di dunia adalah milik kita. Kita juga berjaya dalam bidang sukan seperti squash, badminton, bowling dan banyak lagi. Jadi maklumat-maklumat tentang kejayaan negara seperti ini kita perlu tahu bagi mendorong hati kita untuk rasa bangga terhadap negara kita, seterusnya melahirkan sikap sayangkan negara. Puan, saya ingin tahu apakah yang membuatkan Malaysia terkenal di mata dunia? Malaysia terkenal di mata dunia kerana beberapa perkara. Pertama, masyarakat yang berbilang bangsa yang hidup dengan aman dan harmoni. Malaysia merupakan sebuah negara masyarakatnya terdiri dari berbagai kaum seperti Melayu, Cina, India, Sikh, Serani dan kaum etnik Sabah dan Sarawak. Namun, apa yang menarik, masyarakat Malaysia tidak merasa yang mereka perlu bergaduh sesama sendiri kerana berlainan fahaman dan agama. Rakyat Malaysia sentiasa menghormati agama kaum-kaum yang lain dan sentiasa faham tentang adat resam dan budaya kaum yang lain. Malah semasa hari-hari perayaan, masyarakat Malaysia akan menyambutnya bersama-sama, tidak kira sama ada perayaan tersebut ialah Hari Raya Puasa, Hari Deepavali maupun Tahun Baru Cina. Kedua, pemimpin yang berwibawa. Malaysia yang telah merdeka semenjak tahun 1957 telah dipimpin oleh Perdana Menteri yang berwibawa. Bermula dari Allahyarham Tunku Abdul Rahman, Putra Al-Haj, Allahyarham Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Allahyarham Tun Hussein bin Datuk On, Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Perdana Menteri Malaysia sekarang, Datuk Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi. Kesemua mereka ini telah membawa Malaysia terkenal di mata dunia dengan pembaharuan yang diperkenalkan. Kecekapan mereka dan memastikan keamanan negara disanjung tinggi oleh para pemimpin dunia yang lain. Malah ada pemimpin lain ingin belajar dari Malaysia bagaimana Malaysia dapat memastikan keamanan negara sehingga membolehkan pelan pembangunan dilaksanakan dengan sempurna. Ketiga, tempat-tempat menarik. Malaysia juga terkenal kerana mempunyai tempat-tempat menarik untuk dilawati. Tempat-tempat seperti Putrajaya, Kuala Lumpur, Pulau Langkawi, Pulau Sipadan, Taman Negara, Gunung Kinabalu dan sebagainya menarik perhatian pelancong untuk datang melawat negara kita. Seterusnya, memperkenalkan Malaysia ke mata dunia. Diharapkan adik-adik dapat mengenali Malaysia dengan lebih dekat lagi dengan penerangan yang diberikan sebentar tadi.